Salah satu daripada akhlak yang dituntut, yang diajak oleh Nabi SAW, yang pertama sifat dia mudah. Orang Islam ni mudah sepatutnya. Tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad, sebab tu Nabi SAW kata apa, barang siapa yang mempermudahkan satu urusan, maka Allah akan permudahkan urusan dia. Ada orang yang susah kat kita, tuan-tuan sekalian, nak minta tolong dekat kita, ada urusan dia berharap kepada kita pertolongan, tuan-tuan pergi tolong dia. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudara dia seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Dan salah satu daripada syarah Dr. Mustafa Bura letak, kasih itu apa? Kasih itu ialah apa yang dia harap saudara dia buat dekat dia, dia buat dulu pada saudara dia. Tu kasih. Dia harap nanti bila dia susah orang tolong dia, maka dia pergi tolong orang. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan duduk makan dekat restoran. Tuan-tuan mai seorang mai jual kerepek. Mana nak? Mai jual kerepek, mai jual macam-macam lah. Selalu tak jumpa orang macam ni dah. Tuan-tuan pergi KL selalu jumpa. Mai cakap bunyi macam belah utara, belah Baling. Kadang-kadang cakap bunyi macam belah Kelantan, Terengganu. Mai tuan tolong ni saya jual kerepek sikit untuk anak-anak makan. Tuan-tuan tolonglah jangan tolak dia. Tuan-tuan tak mau makan, tuan-tuan beli je. Tuan beli je. Berapa harga? Biasa dia akan jual 3 paket RM10. Belilah walau 1 paket. 1 paket dia kata, Salih Azimat, kalau 3 paket RM10. Kalau sepaket ni 4 ke 3 ringgit ke? 4 ringgit lah. 3 nak paket kan, 4 ringgit. Belilah 1 pun tak beli. Bagi 5 ringgit kat dia. Nah, ambil lah. Tak payah ambil baki. Tuan-tuan lepas tu, tuan-tuan akan rasa tenang, satu tenang yang tuan-tuan tak nak cerita. Pasal apa? Tuan-tuan telah melepaskan dia daripada kesusahan. Tapi Ustaz, tak tahulah Ustaz, dia tu tak siapa suruh. Tuan-tuan tak payah duk judge kat belakang dia. Satu benda kadang-kadang orang duk minta sedekah kat kita, tuan minta sedekah. Kadang-kadang ada yang duk istihar, duk kata apa, kata ni sindiket lah, ni tak betul ke apa. Kan? Yang masuk surat abang. Tahu ni yang duk minta ni mak tafi ni tak wujud lah. Ini pertubuhan haram lah. Ini depa duduk apa ni, sindiket duk kutip duit lah. Yang duk kutip duit tu budak-budak. Mai kat kita. Assalamualaikum, ni kami ni duk pusat tahfiz ni nak minta duit. Kita ni mula-mula sekali apa ni? Mulalah dia main kan. Betul ke? Main tengok, betul ke? Lepas tu kita tanya, baca tengok surah. Baca surah Ali Imran ayat 283. Baca tengok. Suruh dia baca. Lepas tu dia kata, tak apa, abang baca tu sikit saya sambung. Kita pun tak kerti nak test orang konon. Tuan-tuan dia suruh kau tu baca pasal apa? Bila abang kata, hang pun tak hafal Quran. Bila baca hang duk hafal Quran, duk kutip apa semua, bila baca hang duk hafal Quran. Tak payah duk kiri-kiri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau bagi wakaf, tuan-tuan tak mau bagi sedekah tu, tuan-tuan ambil RM2, tuan-tuan buh dalam poket dia. Nah, ni untuk adik dah. Ambil RM2 buh dalam poket dia, buh kat tangan dia. Nah, ni RM2 adik pergi. Tuan-tuan, satu benda tuan-tuan pegang elok. Apa dia? Maruah tu besar. Maruah ni besar. Bila dia boleh pergi sampai dekat orang tolong pergi minta sikit tu masuk apa? Dia telah merebahkan maruah dia. Dia telah buang keaiban dia. Dia malu tuan-tuan. Betapa malunya nak pergi minta sedekah kat orang ni. Dan kalau tak susah dia takkan minta macam tu. Tuan-tuan bagi je. Betul tak betul tu biar dia dengan Allah. Kita pelepas. Kita ni kena jadi orang yang memudahkan urusan orang. Tu sifat orang Islam. Anda faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu seorang lelaki pada zaman Rasulullah SAW mai, orang Arab Badui mai jumpa Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad. Dia kata, apa ni, tak ada orang yang aku benci lebih pada kamu. Kata orang Badui ni. Kalau tak kerana orang kampung aku duk halang aku dah pancurlah kepala kamu. Kata dia. Ni kira cakap bahasa lembut lah ni. Dia cakap kasar lagi lah kot kan. Muhammad, kata lah. Tak ada orang benci pada kamu ni. Kalau tak kerana orang kampung aku duk halang aku pancurlah kepala kamu. Waktu tu Nabi dengan ada Sayyidina Umar tepi dia. Tuan-tuan agak Sayyidina Umar nak buat lagu mana? Rasulullah bagi saya settle. Sayyidina Umar. Nabi kata apa? Tidaklah seorang Nabi itu diutuskan melainkan dengan kelembutan. Dia kata, nak apa? Ni ambil bewak dok ni. Nah ambil. Baling kat depan Nabi SAW. Kalau dia beriman, aku beriman. Kalau bewak dok ni beriman, aku beriman.
Kononnya nak buat benda tak logik lah, Nabi tak boleh buat lah. Tanya Salih Asimat, Nabi kata apa? Assalamualaikum. Salam. Bewak doktor jawab. Waalaikumsalam. Jawab bewak doktor, cakap Arab fasih. Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, dia kata kamu beriman kepada siapa? Wahai Allah. Dia kata beriman kepada Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Aku ni siapa? Engkau Rasulullah, Rasul kepada Tuhan pemilik sekalian alam. Dia dengar tu, dia berkata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak semua melainkan Allah dan Muhammad engkau pesuruh Allah. Masuk Islam tu. Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan bayanglah kalau waktu tu Nabi SAW kata apa dekat dia? Mak, pergi settle dengan dia. Tahu tak? Tak akan berlaku Salih ala Syekh Muhammad, dia masuk Islam. Bukan berhenti setakat tu, Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, lepas daripada tu Salih ala Syekh Muhammad nak cerita para sahabat ni. Apa tindakan para sahabat bila jadi macam tu? Salih ala Syekh Muhammad. Rasulullah bila dia masuk Islam saja, Rasulullah kata apa? Kamu ada apa lah ni? Ada apa? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku tak ada orang yang lebih miskin lagi pada aku daripada Bani Sulaim tu. Daripada Bani Sulaim tu tak ada orang lebih miskin pada aku ni, kata dia kepada Nabi SAW. Nabi kata dekat para sahabat, wahai para sahabat sekalian, siapa nak bagi sedekah kat dia? Cepat. Ni orang susah ni. Siapa nak bagi sedekah kat dia? Berebut para sahabat bagi sedekah dia. Sampai waktu tu Salih Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf bagi dekat dia, Salih Alaihi Wasallam, seekor unta yang sedang pregnant, seekor unta yang sedang hamil 10 bulan. Hamil 10 bulan, masuk perut besar kan. Ni bagi unta. Unta tu nilai dia 8,000 lebih kurang lah. Kalau unta yang mengandung, ni bukan mengandung, dia unta dia tak bagi mengandung, panggil bunting. Kalau unta yang bunting ini value dia lebih besar, lebih mahal. Pekat berapa bagi dia. Abdurrahman bin Auf pergi jumpa Rasulullah. Tadi kan saya bagi unta tu yang sedang hamil, sedang bunting 10 bulan. Rasulullah kata apa? Wahai Abdurrahman, kamu bagi tahu dekat saya apa yang kamu bagi. Saya nak beritahu apa yang Allah akan bagi dekat kamu. Unta tu nanti dekat padang mahsyar, dia akan jadi unta yang lehernya daripada permata, yang tubuh kakinya daripada permata-permata, yang kamu akan naik ke atasnya dan akan melintah titian sirat secepat, sepantas kilat, dan semua orang akan cemburu kepada kamu. Saya redha ya Rasulullah. Nak cerita apa? Tengok macam mana para sahabat bersegera untuk memudahkan urusan orang. Faham tak ni? Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kemudian bila dia dapat macam-macam yang macam tu, kemudian dia balik dia berjumpa dengan orang-orang kampung dia yang keluar ramai-ramai nak pergi serang Nabi SAW. Kamu nak pergi mana ni? Dia kata, kami nak pergi jumpa tu orang yang, dia kata dekat Nabi SAW lah. Kata lelaki tersebut, orang Badui itu, dia kata apa? Tak payah duk pergi jumpa dia, bahkan aku sendiri pun ikut dia. Akhirnya menyebabkan habis satu kampung masuk Islam. Sebab apa? Dua benda. Yang pertama memudahkan, yang kedua lembut sifat Nabi SAW. Anda faham tak ni? Salih Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau Nabi berkerah waktu tu. Bayangkan kalau disuruh Sayyidina Umar untuk perselesaian kau tu nak main pancung dia tu, bukan main-main. Tapi disebabkan kelembutan Nabi SAW, akhirnya orang tu masuk Islam. Bukan setakat dia masuk Islam, bahkan seluruh kampung masuk Islam. Punca daripada kelembutan Nabi SAW dan mudahnya para sahabat untuk menolong orang yang susah. Faham tuan-tuan? Salih alaihi Muhammad. Sama juga kes dengan Arab Badui yang masuk ke dalam masjid, dia kencing dalam masjid. Arab Badui yang kencing dalam masjid tu, dia di kalangan orang muslimin, cuma dia tak tahu dan dia tak ada adab. Dia tak tahu, bukan cerita dia saja nak pergi kencing, bukan dia saja dia nak nak menghinakan masjid tu. Tak, dia tak tahu dia ni orang jenis orang ulu, jenis orang asli gitu lah. Pergi duduk semayang dengan Nabi SAW, maksudnya dia di kalangan orang Muslim. Kemudian pergi kencing tepi. Kita boleh bayang, kita duduk orang ni, atau dia pergi dekat tiang tu, syuruh kat situ. Faham tak? Para sahabat yang ni semua dah nak pergi marah. Rasulullah kata apa? Biar dia selesai hajat dulu, habis. Habis dia kencing apa semua. Habis dia kencing, Rasulullah suruh para sahabat pergi ambil air, pergi curus balik. Kalau kita paling tidak lah, tak marah pun apa? Habis ambil air. Habis corok sini, apa suruh kerja kat sini. Kalau tak marah pun kita suruh dia. Tak, Nabi tak suruh dia. Nabi suruh para sahabat untuk pergi curah air. Habis selesai dia kencing, selesai dia curah air apa semua, Rasulullah panggil dia. Baru Rasulullah habaq ke dia, masjid ni kan tempat orang buat ibadat, masjid ni tempat orang semayang, masjid ni tempat orang zikir,
Masjid tempat orang buat urusan-urusan agama, tak boleh kencing kat dalam ni. Habis takat tu, bila dia dengar macam tu, dia buat satu benda yang sepatutnya salah dan semua orang marah. Tiba-tiba Nabi SAW bersifat lembut dengan dia. Tahu apa dia buat? Terima kasih ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mai duduk dekat. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau rahmatilah aku, engkau rahmatilah Muhammad. Dan tak payah rahmati yang lain-lain tu, kami dua orang saja. Dia duduk bara, dia pun mau duduk mengang kat dia tadi ni. Dan Rasulullah seorang je duduk backup dia. Ya Allah, engkau rahmatilah aku, engkau rahmati Muhammad, dan jangan merahmati yang selain pada kami dua orang. Rasulullah gelak. Dalam riwayat tu Rasulullah SAW ketawa. Rasulullah kata apa? Kamu menyempitkan benda yang luas. Yang ni rahmat Allah tu luas, tapi di doa tu bagi sempit. Pasal apa? Dia duduk marah kat orang lain yang marah kat dia. Cerita dia tuan-tuan muslihat Muhammad, kadang-kadang sifat kita yang lembut, kadang-kadang sifat kita yang muslihat Muhammad yang mudah ni tuan menyebabkan orang suka kepada agama.